makan dan minum, kawal nafsu. Yang semua perkara itu kita buat, orang tak boleh kontrol, kita yang kontrol. Puasa, nak makan minum, kita boleh je pergi pipe kerang, haus kan, ambil sambil-sambil ambil uduk kan, minum seteguk dua, haus. Bukan ada orang tahu kan, boleh je kita nak buat kan. Siapa yang kontrol? Kita sendiri yang kontrol. Jujurnya kita berpuasa tu, tak ada orang boleh tahu kita puasa, melainkan kita sendiri yang tahu kita berpuasa. Amanahnya kita dengan ibadah puasa itu. Dan dia ada sifat muraqabah kepada Allah. Kita berpuasa, kita tahan makan, minum, jaga nafsu, panca indera kita. Kita ada perasaan dalam diri untuk muraqabah, untuk menghampirkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita jaga makan minum, amanah kita tu, dan kita ada harap untuk kita hampir dengan ibadat-ibadat yang kita buat itu, kita semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang semua ibadat ini kita yang kontrol. Polis tak boleh kontrol, ustaz-ustaz tak boleh kontrol, mak ayah tak boleh kontrol, diri kita sendiri. Anak-anak pun kita tak boleh kontrol anak-anak, dia ada diri dia kita sendiri. Yang mana kata pengarang ni, sama ada dalam keadaan sir. Sir ni maksud dia keadaan sembunyi-sembunyi. Sebab benda tu dah dalaman. Ataupun mungkin yang bersifat terangan. Okay. Begitu juga menguatkan semangat dan menambahkan lagi kesabaran. Jadi puasa ni dia menguatkan semangat kita untuk terus berjuang dalam beribadah dan menambahkan tahap kesabaran kita dengan ujian-ujian yang datang. Puasa membawa seseorang mukmin mempunyai nizam dan disiplin yang tinggi. Seterusnya, dia katakan yang kelima. Dia kata, puasa ni dia membina orang yang beriman ni jadi seorang yang ada nizam. Nizam maksudnya ada disiplin, ada undang-undang pada diri sendiri. Kita boleh bina. Kadang-kadang ada jenis orang ni, jenis tak ada undang-undang, tak ada disiplin, kain baju berterabur kan, makan minum tak tentu hala. Tapi apabila adanya ibadah puasa ni, dia membentuk kepribadian kita itu lebih berdisiplin. Pagi sahur, sebelum azan subuh, waktu sahur semua. Siang azan aja memang kena berhenti. Tak boleh dah time azan tu kita nak sambung makan lagi. Orang rasa lapar pukul 10 pagi rasa nak makan, nak minum tak boleh. Nak tunggu, ajar kita disiplin. Waktu lepas subuh kena tunggu sampai maghrib baru boleh makan balik. Ini dia melatih diri kita ni ada disiplin. Yang mana mungkin dalam kehidupan seharian kita ramai tuan-tuan, sahabat-sahabat kita jenis orang tak ada disiplin. Dari sudut pakaiannya, dari sudut kata-katanya, dari sudut tingkah laku. Jenis mulut yang jenis celupa ni, cakap lepas saja, ikut dan mulut. Mulut jenis tak ada insurans langsung. Tak pernah bawa insurans mana-mana kan, ikut dan mulutnya. Tapi bila puasa tu sekarang, banyak hadis-hadis yang disebut. Bila ini ana saim. Bila kita dengar orang ngumpat, kalau orang kata kita diam kita. Orang cakap lebih-lebih, kita hanya beritahu, dah maaf saya puasa. Dah maaf saya pun puasa. Nabi ajar begitu. Diri kita sendiri, jangan mulut itu banyak terlepas cakap. Dia ajar disiplin, satu. Kedua, kalau orang lain nak ajak kita berbicara tentang perkara-perkara yang tidak baik, Nabi ajar. Jawab dekat dia, minta maaf saya berpuasa. Ana saim. Saya berpuasa. Jadi ini dia membentuk disiplin dalam diri kita. Okey. Hal ini berdasarkan waktu yang dihadkan untuk makan dan perlakuan ibadah. Kemudian pengarang dia sebutkan, Syekh Dr. Yusuf Qaradawi berkata, puasa, dia quote pula, kata Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata, puasa adalah tarbiyah yang berkesan dan suatu jihad mengawal diri dan hawa nafsu serta membiasakan diri dengan sifat sabar, sama ada sabar melakukan ketaatan atau sabar menjauhi maksiat. Coding yang diberikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi, dia kata puasa ni dia sebagai satu tarbiyah, sebagai satu bentuk pendidikan.
Yang mana sifatnya itu dia berkesan. Sebab dia bukan sehari, dia 1 bulan. Tahan makan, tahan minum, jaga akhlak. Waktu siang tak boleh makan, tak boleh minum. Malam kita kena ibadah dengan qiyamnya, dengan tarawihnya. Dia disebutkan sebagai tarbiyah yang berkesan. Satu. Kemudian kata Yusuf Qaradawi, yang kedua, dia juga merupakan satu bentuk jihad mengawal diri. Mengawal diri. Kemudian itu yang kedua. Yang ketiga, bentuk jihad mengawal hawa nafsu gitu. Yang mana daripada 3 elemen ini dia membentuk satu sifat sabar. Tenang, lapar jangan makan. Kan? Hikmahnya itu kena bersabar, lapar tahan. Lapar gitu tahan, kan? Nak buat amal-amal yang dilarang, sabar, kan? Okey. Kemudian yang kedua dia kata sabar dalam melakukan ketaatan apa perintah Allah, dan juga yang ketiga sabar dalam menjauhi maksiat. Itu kod yang diberikan oleh Dr. Yusuf Qaradawi. Kemudian pengarang dia menukilkan hikmah puasa itu yang disebutkan dalam kitab Al-Fiqh Al-Manhaji. Dalam Fiqh Al-Manhaji ini, bila dia bicarakan tentang puasa, ujung tu dia akan sebutkan hikmah puasa. Disebut dalam kitab Fiqh Al-Manhaji, puasa pada bulan Ramadan adalah ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Puasa bermaksud setiap orang Islam yang melakukannya kerana mematuhi perintah Allah dan melaksanakan tanggungjawab keimanan kepadanya tanpa memandang sebarang kemungkinan yang berlaku sebagai natijah daripada ibadah tersebut. Walau bagaimanapun, tiada halangan bagi sesiapa yang berpuasa melihat apa-apa hikmah dan rahsia ilahi yang tersembunyi dalam ibadah yang lain. Adalah tidak diragui bahawa semua hukum Allah mempunyai hikmah, rahsia dan faedah untuk hamba-hambanya, namun mereka tidak disyaratkan mengetahui semuanya itu. Kita tengok dalam ibadah kita lah, semayang subuh 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Tak 3 rakaat ataupun 1 rakaat, 4 rakaat ke? Kalau nak kira subuh pendek 2 rakaat. Subuh ni lah waktu yang paling tenang sikit dibandingkan Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, kan. Subuh ni sebelum tu kita tak ada kerja, hanya bangun, tapi dibagi 2 rakaat. Kenapa Allah Ta'ala tak buat 3, 4, kan? Apa hikmah di sebalik 2 rakaat itu? Tak ada orang boleh jawab. Tak ada orang boleh jawab. Sebab apa? Yang ni disebut sebagai amrun ta'abudi. Maksudnya Nabi datang, Nabi ajar cara sembahyang. Nabi sebut sallu kama ra'aitumuni usalli. Kamu sembahyanglah sebagaimana kamu melihat aku sembahyang. Jadi Nabi mengajar perkara ta'abbud, kena taat. Maka yang jenis macam ini di sebalik ini kita tak jumpa hikmah yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun adalah ulama-ulama berikan pandangan. Tak semua itu. Ada yang disebut, ada yang tidak disebut. Ibadah puasa mempunyai beberapa hikmah dan faedah yang mungkin diketahui oleh sesetengah orang. Tetapi banyak lagi yang masih tersembunyi daripada pengetahuan mereka. Antara hikmah dan faedah pun puasa. Ini dalam Fiqh Al-Manhaji disebutkan yang pertama. Yang pertama, puasa yang sempurna akan menyedarkan hati orang yang beriman bahawa dirinya di bawah perhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Puasa yang sempurna yang kita lakukan dengan penuh mengharapkan keridhaan Allah, yang disebutkan man qama ramadanan imanan wa ihtisaban. Yang katakan ada iman dengan ihtisab, harapkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya puasa yang sempurna, siangnya, malamnya dengan ibadah, menyedarkan hati orang beriman bahawa dirinya di bawah perhatian Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita yakin, kita pasti. Sebab ibadat yang kita buat tu satu ibadat yang orang tak boleh kontrol. Kita kontrol sendiri. Maka kita faham bahawa kita ni berada di bawah perhatian Allah SWT. Allah tahu apa yang kita buat. Dan Nabi SAW sebut bahawa satu-satunya ibadah
yang Allah sendiri beri ganjaran. Apa dia? Puasa. Wa ana ajzi bi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi. Allah kata, aku sendiri yang akan beri ganjaran pada orang yang berpuasa. Sebab aku tahu sejauh mana susahnya dia, bersungguhnya dia berpuasa kerana aku. Ni benda dalaman, benda yang kita tak boleh ukur. Tak boleh letak satu skala Likert, tak boleh letak satu penanda aras. Nak kata tinggi rendah tak boleh. Manusia tak boleh letak. Skalanya ni Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang tahu. Dia sifatnya itu subjektif. Ini kerana orang yang berpuasa akan berasa lapar dan dahaga. Sebaik sahaja dia melalui sebahagian daripada waktu siangnya. Nafsunya yang ingin makan dan minum, namun wujud perasaan yang menyedari dirinya berpuasa lantas menghalang keinginan tersebut. Dalam menghadapi dugaan sebegini, hatinya sedar terhadap pemerhatian Allah. Lantas ianya mengingati Allah dan kekuasaannya. Jadi setiap waktu daripada pagi sampai petang tu, dia nak makan duk tahan. Sebab dia perasan, dia tahu. Allah tahu kalau dia pergi duk pergi minum air pipe ke, pergi dapur, buka dispenser, ambil secawan ke kan, tengok air sejuk kan. Dia tahu, Allah tahu. Mungkin kawan-kawan tak tahu, keluarga tak tahu, anak beranak tahu, tapi dia tahu. Allah itu tak tahu. Dia membina keyakinan dalam diri, yakin dengan Allah. Yang mana yakin yang dibina itu ialah yakin dengan perkara yang ghaib. Allah ni benda kita tak nampak. Tuhan ni benda kita tak nampak. Tapi dia membina keyakinan. Keyakinan itu perlu dibina. Baru ada yang yakin. Kalau kita tak bina, maka dia dengar. Tak ada hati, tak ada perasaan. Sebab apa? Dia tak ada keyakinan. Jadi salah satu bentuk nak membina keyakinan dalam diri itu dengan berpuasa itu. Yang kedua, dalam fiqh al-manhaji disebutkan, hikmah yang kedua, bulan Ramadan merupakan bulan yang suci. Allah Subhanahu Wa Taala menghendaki hamba-Nya supaya memenuhi bulan tersebut dengan amalan ketaatan yang menghampirkan diri kepadanya. Pensyariatan puasa ini adalah cara yang termudah untuk menunaikan hak-hak Allah dan tanggungjawab hamba kepadanya. Apa dia yang kedua? Satu, Ramadan ini bulan yang suci. Allah nak supaya kita ini memenuhi bulan Ramadan ini dengan amalan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu, taat. Kemudian yang kedua, kita menghampirkan diri kepada Allah. Jadi dah tentulah bila kita puasa, kita ibadat sebelah malam, kita merasakan diri kita ni semakin hampir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bulan-bulan biasa ni tuan-tuan, balik kerja pun lewat dekat maghrib semayang maghrib pun lewat kan. Tapi bila Ramadan tengok pukul 4 tu dah jam dah Federal Highway ni, 3.30 dah jam, jalan-jalan merata jam. Sebab apa? Masing-masing tu nak keluar awal. Apa nak preparation untuk buka puasa, buat preparation untuk datang ke masjid, datang ke surau untuk qiyam pada waktu malam. Semua ni dia ada satu proses yang Allah sengaja cipta, yang hikmahnya supaya kita ni muraqabah ilallah. Kita ni menghampirkan diri, taat perintah Allah dan juga menghampirkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam kitab Fiqh Al-Manhaji disebutkan kekenyangan yang berterusan. Ini hikmah yang ketiga. Kekenyangan yang berterusan dalam kehidupan seseorang akan memenuhi dan menyuburkan jiwanya dengan sifat keras hati dan keterlaluan. Kedua-duanya bertentangan dengan sifat seorang Islam. Justru pensyariatan puasa dapat mendidik jiwanya dan mengurangkan sifat-sifat tersebut. Apa dia yang ketiga? Yang ketiga yang berkait dengan makan. Kalau kita tak puasa, pantang jumpa kawan aja, balik rumah ke pergi mana-mana, benda pertama dia akan bincang makan. Jumpa kawan, angkat ngeteh kan.
Tak kira pagi, petang, tengah hari, malam, tengah malam, sebelum subuh pun jadi. Kan? Kita buat makan ini, buat makan, buat minum tu. Jadi disebutkan hikmah yang ketiganya, dengan kita kenyang dalam perut kita ni yang berterusan ini, dia akan melahirkan sifat keras hati dan keterlaluan. Dalam kitab Hikmah Haji, perut tu sentiasa penuh saja, maka hati kita akan jadi keras. Kemudian keterlaluan dalam kita makan dan juga minum. Kalau kita ni kurang makan, hati tu pun dia tak jadi keras. Kurang kah? Bukan kata lembut terus pula. Tapi dia akan jadi lemah. Dia akan jadi akan jadi lesu. Kalau kita puasa ni tak makan, tak minum, teringat bagaimanalah orang-orang yang susah, yang tak ada makanan. Ada perasaan ingat pada orang yang susah, yang tak ada sumber pendapatan, yang rezekinya Allah bagi tak banyak sebagaimana kita. Dia akan melahirkan hati yang lebih lembut. Tapi kalau berterusan makan itu, keterlaluan itu, dia akan melahirkan keras hati. Jadi kedua-dua ni, sama ada keras hati ataupun keterlaluan ini, merupakan sikap seorang kita yang Islam, yang beriman. Jadi dengan puasa tu dia mendidik jiwa daripada sifat-sifat yang buruk tersebut. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir ni saya ambil sifat keempat. Sifat berkasih sayang menjadi teras dalam membangunkan masyarakat Islam. Akan tetapi orang kaya tidak dapat menghayati kasih sayang yang sebenar terhadap orang miskin tanpa merasai keperitan, kesempitan hidup dan kepahitan hidup yang diburu kelaparan. Oleh itu, bulan puasa merupakan waktu yang terbaik bagi golongan kaya untuk menyelami perasaan orang miskin. Itu poin yang keempat dalam fiqh al-manhaji. Jadi dengan kita berpuasa ini, orang yang hidupnya senang, daripada kecil lahir dalam keluarga yang mak ayah senang, membesar pun senang, nak petik aja, cakap aja pada mak, pada ayah, pada abah, pada umi, petik aja, nak itu beli, nak ini beli, angkat je telefon, nak kereta, nak motor, kenderaan, rumah, semua benda. Tak ada kerja, habis belajar sediakan kerja, sambung pula ayah je dah bagi tahu dah ada bisnes itu, sambung masuk terus jadi manager. Hidup tu senang aja, dia tak pernah lalu rasa hidup orang yang susah ni, tak pernah rasa. Jadi bila datangnya ada satu ibadah yang Allah fardukan kepada kita sebagai orang Islam, orang Islam yang namanya puasa, yang senang kehidupan dia tadi, ada benda yang tahan dia. Tak boleh makan, tak boleh minum. Masa tu baru dia tahu. Sebelum ini ikut suka makan minum, senang je, baru dia rasa betapa peritnya berpuasa pada pagi hingga petang, tak boleh makan, tak boleh minum. Masa itu baru dia terfikir bagaimana kehidupan orang yang susah. Dan kalau ulama dia kata, man lam yazuk la yatri. Siapa tak rasa, dia tak tahu. Sama ada nikmat, ini kalau ulama-ulama sufi lah dia sebut. Apabila orang yang masuk dalam kesufian ini, dunia kesufian ni, muraqabah dia dengan Allah, dia merasakan lazatnya cinta kepada Allah, nikmatnya beribadat kepada Allah. Semua benda tu subjektif, kita tak boleh nak cerita, kan? Jadi ulama sufi ni kata, man lam yazuk la yatri. Siapa tak rasa sendiri nikmat itu, maka dia tak tahu. Itu kalau yang bentuk muraqabah pada Allah. Begitu juga dalam konteks puasa. Kalau orang yang hidup senang, dia tak rasa susah. Tapi bila masa tak boleh makan, tak boleh minum, tu baru dia laparnya, dah 3, 4 petang, dah rasa tekak kering, perut pun dah bermulas-mulas, dah berbunyi-bunyi, kan, macam makan tak tahan juga. Jadi baru orang susah macam inilah rasa dia, kan? Tak ada makanan, tak ada minuman, itu dia akan menurunkan rasa kesenangan hidup. Dan mula dalam diri itu ada sifat belayan, sifat kasih sayang, toleransi, kerjasama, empati, kan? Sifat-sifat mahmudah tu lahir dalam diri ketika mana kita susah. Betul tuan-tuan?
hidup kita kalau senang, kita payah nak rasa kasihan pada orang. Itu payah, susah. Sebab hidup kita senang. Tambah pula kita pangkat besar. Jadi manager, jadi bos semua. Semua main tunjuk. Tunjuk ni buat. Tunjuk buat. Tunjuk buat. Arahan kita semua kena ikut. Kita tahu siap je. Salah ni tak kena. Salah ni lebih-lebih buang kerja. Kita paling power kan. Jadi sifat belas kasihan kita tu rendah sangat. Tapi once, waktu ketika kita sendiri diuji oleh Allah. Ni lah. Allah buat satu ibadah. Namanya puasa. Susah. Perut lapar. Tak boleh makan. Time tu, sifat kita punya belas kasihan, kasih nak tolong orang. Kita duduk sama-sama dengan orang yang susah, tak boleh makan, lain perasaan dia. Dan hasil daripada ini, dia menatijahkan otak kita ini, bila kita nak buat satu-satu keputusan, pertimbangannya banyak. Kita timbang orang yang senang, kita pertimbang orang yang susah, kita pertimbangkan dari angle 1, angle 2, angle 3, yang menyebabkan satu-satu keputusan yang kita nak buat itu, kita meraihkan semua pihak. Semua orang akan berasa selesa dengan apa yang kita putuskan. Jadi saya rasa setakat itu untuk pagi ini, beberapa hikmah puasa yang kita bincangkan, idea pandangan daripada pengarang sendiri, kemudian Syekh Dr. Yusuf Qaradawi, wording dia berkaitan dengan puasa, dan juga kita ambil 4 hikmah disebutkan dalam kitab Fiqh Al-Manhajiyah. Moga-moga bermanfaat untuk kita semua. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahu ma fina wa la ma'ana wa la man yattabi'una syaqiyyan wa la matruda wa la mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.